Today we'll start with the revision. So the revision for today is done by group 7, 8, and 9. So we'll start with group 7. Okay, Melinda, you can take over. Okay, teacher. Thank you. Selamat sejahtera kepada teacher Teresa dan rakan-rakan. Hari ini kami grup 7 akan membentangkan bab 6 tingkatan 3, iaitu elektrik dan kemagnetan ataupun electricity and magnetism. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Cheryl, Dalila, Ainin dan saya sendiri, Melinda. Terdapat 4 subtopik yang akan kami bentangkan pada hari ini, iaitu 6.1 penjanaan tenaga elektrik, 6.2 transformer, 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. 6.1 penjanaan tenaga elektrik. Sumber tenaga. Terdapat 2 sumber tenaga. Sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Maksud sumber tenaga yang boleh baharu iaitu sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Contoh, tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga angin, tenaga biogeosim, tenaga geotermal. Maksud sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Contoh adalah tenaga nuklear, arang batu, gas asli dan juga petroleum. Stesen jana kuasa di Malaysia. Stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak, tenaga hidro. Stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan, gas asli. Stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak, arang batu. Stesen jana kuasa Gelugor di Pulau Pinang, diesel. Stesen jana kuasa biogeosim TSH, bioenergy sendirian berhad, biogeosim. Stesen jana kuasa hybrid di Pulau Perhentian Kecil Terengganu, angin, solar dan juga diesel. Proses penjanaan tenaga elektrik. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Apabila engkol pada model generator itu diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan. Pengaliran arus aruhan ini menyalakan LED. Gerakan dawai. Dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Gerakan magnet. Magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh dawai penyambung atau solenoid. Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan mengalir melalui galvanometer. Tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa yang menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan arang batu. Mekanisme. Pembakaran bahan api. Air didirikan menjadi steam dan steam pula akan memutarkan turbin. Dan penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga. Tenaga kimia kepada tenaga haba dan daripada tenaga haba ke tenaga kinetik dan kepada tenaga elektrik. Nombor 2, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar. Mekanisme sinaran matahari. Panel suria menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga daripada tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Seterusnya, stesen jana kuasa hidroelektrik. Mekanisme, air yang tersimpan dalam empangan yang tinggi, air tersebut mengalir dari aras yang tinggi ke aras yang rendah. Aliran air tersebut memutarkan turbin dan penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga, tenaga keupayaan graviti ke tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Seterusnya, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Mekanisme, udara bergerak atau angin. Angin akan menggerakkan bilah, bilah akan menggerakkan turbin dan penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga daripada tenaga kinetik ke tenaga elektrik.
Seterusnya, stesen janakuasa yang menggunakan bahan api nuklear. Mekanisme tindak balas nuklear. Air didirikan menjadi steam. Steam pula akan memutarkan turbin dan penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga nuklear kepada tenaga haba, kepada tenaga kinetik, kepada tenaga elektrik. Yang terakhir, stesen janakuasa yang menggunakan biogesim. Mekanisme, mentena dihasilkan oleh biogesim. Air didirikan menjadi steam. Steam pula akan memutarkan turbin. Penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga kimia kepada tenaga haba kepada tenaga kinetik dan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Seterusnya, arus terus dan arus ulang alik. Arus elektrik. Arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja, manakala arus ulang alik ialah arus elektrik yang alirannya berubah-ubah secara berterusan. Contoh alat yang menggunakan AT, lampu sulur, kalkulator, kereta mainan. Contoh penjana atau sumber yang menghasilkan AT, sel suria, akumulator, bateri. Contoh alat yang menggunakan AU, pembakar roti, pengering rambut, pendingin hawa. Osiloskop sinar ketod, OSK. Alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah, arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. Gandaan Y untuk mengubah magnitud ketinggian tumpuk cahaya. Pesongan Y untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara menegak. Pesongan X untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara mengufuk. Suis arus terus atau arus ulang alik dipilih mengikut jenis input yang diterima. Tombol kawalan keamatan untuk mengawal kecerahan tumpuk cahaya pada skrin OSK. Tombol kawalan fokus untuk mengawal ketajaman tumpuk cahaya pada skrin OSK. Dasar masa untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk. Seterusnya 6.2. Bab 6.2 Transformer. Transformer ialah alat mengubah voltan bagi arus ulang alik. Transformer ringkas terdiri daripada satu teras besi lembut berlamina yang dililit oleh dua gegelang dawai bertebat, iaitu gegelang primer dan gegelang sekunder. Terdapat dua jenis transformer, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Jika kita lihat di sini, transformer injak naik, voltan primer yang merentas gegelang primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder yang merentasi gegelang sekunder. Bilangan lilitan pada gegelang primer pula adalah kurang daripada bilangan lilitan pada gegelang sekunder. Manakala transformer injak turun, voltan primer yang merentasi gegelang primer adalah lebih tinggi daripada voltan sekunder yang merentasi gegelang sekunder. Bilangan lilitan pada gegelang primer adalah lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelang sekunder. Seterusnya, contoh fungsi transformer yang terdapat dalam penggunaan elektrik di rumah adalah seperti pengecas telefon bimbit dan pengecas bateri komputer serta kotak kawalan kelajuan kipas. Selain itu, tahukah anda bahawa arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusar? Pembentukan arus pusar dalam transformer ini akan menggunakan kecekapan transformer. Oleh itu, teras besi berlamina digunakan bagi mengurangkan arus pusar dan tingkatkan kecekapan transformer. Teras besi berlamina terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berserang-seli. Seterusnya, masalah berkaitan transformer. Rumus penyelesaian. VP adalah voltan primer, voltan input gegelang primer atau voltan primer. Voltan sekunder VS adalah voltan output gegelang sekunder atau voltan sekunder. MP adalah bilangan lilitan gegelang primer.
dan S pula bilangan liter guguran sekunder. Seterusnya, masalah berkaitan transformer dalam kehidupan dapat diselesaikan dengan cara menghasilkan rumus penyelesaian seperti yang dipaparkan di skrin. Contoh soalan untuk menyelesaikan adalah seperti berikut. Berapakah bilangan guguran sekunder N S supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal? Penyelesaiannya adalah dengan membekalkan 40 voltan kepada mentol bagi menghasilkan kecerahan mentol yang normal. Enam poin tiga, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik adalah sistem jana kuasa, B. Stesen transformer injak naik, C. Rangkaian grid nasional, D. Stesen transformer injak turun, E. Pencawang bahagian. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia terbahagi kepada dua. Yang pertama, pendawaian satu fasa. Yang kedua, pendawaian tiga fasa. Pendawaian satu fasa sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW atau 50A seperti di kawasan perumahan. Pendawaian tiga fasa di kawasan komersial dan industri. Penggunaan tenaga elektrik yang lebih 10 kW atau 50A, pendawaian tiga fasa lebih stabil. Di sini terdapat contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Terdapat kabel utama, kotak fuse utama, meter elektrik dan unit pengguna dan kotak fuse. Terdapat litar pemanas, litar alat penghawa dingin, litar percayaan dan litar kuasa. Seterusnya ialah palam 3 pin dan 2 pin. Palam 3 pin, peralatan elektrik seperti cerek dan setereka memperoleh elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Palam 2 pin, peralatan seperti pengering rambut dan radio memperoleh tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 2 pin. Dawai hidup, dawai natural dan dawai bumi yang dipasang pada palam 2 pin dan palam 3 pin semestinya mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian. Di sini ialah komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Yang pertama, Swiss. Yang kedua, fuse 3A, 5A, 10A, 13A. Yang ketiga, Earth Leakage Breaker, ELCB. Yang keempat, Miniature Circuit Breaker, MCB. Yang kelima, dawai bumi. Yang keenam, pengalir kilat. Seterusnya fuse. Fuse seutas wayar halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melebur apabila arus yang mengalir melaluinya lebih besar daripada nilai fuse tersebut. Sekiranya wayar pada fuse itu melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Semua fuse termasuklah fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti berfungsi sebagai alat keselamatan elektrik dalam litar atau peralatan elektrik untuk melindungi wayar dan peralatan ini daripada sebarang aliran arus yang berlebihan. Penentuan nilai fuse.
Nilai fuse adalah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wayar fuse-nya melebur. 1A, 2A, 3A, 5A, 10A dan 6.4. Pengiraan 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik, kecekapan tenaga ataupun energy efficiency ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Kecekapan tenaga dapat dirumuskan seperti berikut. Kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah bahagi tenaga input yang dibekalkan, darab 100%. Contohnya, katakan mentol 100 joule tenaga elektrik input yang dibekalkan, 8 joule tenaga yang berfaedah manakala 92 tenaga output yang dibazirkan. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan formula di atas. Tenaga output yang berfaedah 8 joule bahagi 100 joule darab 100%, dapat jawapan 8%. Sebab kecekapan tenaga dia 8% sahaja, maka banyak tenaga dilari kepada tenaga haba yang kita tak nak, yang tidak berfaedah. Contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga, lampu berfilamen, lampu jimat tenaga, compact fluorescent lamp, CFL dan lampu LED. Lampu berfilamen, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 10%. Lampu jimat tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya 50%. Lampu LED, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya 90%. Yang paling cekap ialah LED sebab ia tukarkan 90% tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Ini label cekap tenaga. Ia diperkenalkan oleh suruhan daya tenaga. Ia diubah setiap peralatan elektrik untuk memudahkan orang awam mengenal pasti peralatan elektrik yang cekap tenaga. Di sini ada perkadaran tenaga 1 hingga 5 bintang, jenis peralatan iaitu penyambung udara, perkadaran tenaga pada peralatan, informasi jama dan model, penggunaan tenaga dalam kilowatt jam, penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang dan ujian piawai yang digunakan. Penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Kuasa elektrik, P iaitu power, bermaksud kadar tenaga elektrik. E yang digunakan oleh suatu alat elektrik. Kuasa elektrik P, unit SI ni adalah W iaitu watt, sama dengan tenaga elektrik yang digunakan E, joule, dan bagi masa yang digunakan T, saat. Arus elektrik I, aliran cas elektrik Q, coulomb, melalui suatu konduktor. Arus elektrik I, A iaitu ampere, sama dengan cas elektrik Q bahagi masa yang diambil T. Voltan V, tenaga elektrik E yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik Q melalui suatu konduktor. Voltan V sama dengan tenaga elektrik yang digunakan E, joule, bagi cas elektrik Q. Pengiraan jumlah arus melalui peralatan elektrik. Contoh, sebuah jak elektrik mempunyai label 2.2 kW dan 240 volt. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. Menggunakan rumus P sama dengan VI, 2.2 kW bahagi 240 volt akan dapat jawapan 9.17A. Pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Tenaga elektrik yang digunakan kilowatt jam sama dengan kuasa kilowatt darab dengan masa jam. Contoh, sebuah cerek elektrik 2 kW mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Penyelesaian, tenaga elektrik yang digunakan 2 kW darab 10/60 akan mendapat jawapan 1/3 kWh iaitu 1/3 unit. Kos penggunaan elektrik sama dengan 1/3 darab 21 sen akan dapat 7 sen. Kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik, antara kaedahnya adalah mengurangkan penggunaan alat elektrik, memadam alat-alat elektrik yang tidak digunakan, menggantikan mentol berfilamen dengan lampu LED dan mengelakkan penggunaan alat elektrik yang berkuasa tinggi terlalu lama.
Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua ahli-ahli kumpulan 7. Jadi semua ahli telah buat satu kerja kumpulan yang sangat baik. Okey, dengan slide yang menarik, okey, dan disusun dengan gambar yang mudah difahami. Okey, jadi tahniah kumpulan 7. Okey, jadi semua apa yang direkod akan cikgu share semula ya, termasuk slide untuk ulang kaji. Okey, jadi kita akan teruskan dengan kumpulan 8. Jadi persilakan kumpulan 8. Selamat sejahtera kepada Cikgu Teresa dan rakan-rakan. Saya Eliana dan dua rakan saya, Ahmad dan Hana, akan membentangkan tajuk daya dan gerakan bab 8 tingkatan 2. Terdapat dua subtopik bagi tajuk ini iaitu 81 daya, 82 kesan daya. Apa itu daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan suatu objek. Terdapat 6 jenis-jenis daya. Yang pertama ialah berat. Berat sesuatu objek diiktirafkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Yang kedua, daya normal. Dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Yang ketiga, daya graviti. Daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan objek yang dilempar jatuh ke bawah. Seterusnya, daya geseran. Daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Daya apungan. Daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalih. Daya elastik. Wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Ciri-ciri daya. Daya mempunyai magnitud. Yang kedua, daya mempunyai arah. Dan yang ketiga, daya mempunyai titik aplikasi. Pengukuran daya. Alatan, neraca spring. Unit Newton. 100 gram bersamaan 1 Newton. 1 kilogram bersamaan 10 Newton. Daya tindak balas. Situasi yang pertama. Jasad yang kekal atas meja. Penjelasan. Buku kekal di atas meja kerana magnitud berat adalah sama dengan daya normal. Situasi yang kedua. Jasad yang terapung di atas air. Objek terapung di atas air kerana magnitud berat adalah sama dengan daya apungan. Situasi yang ketiga. Dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Troli pertama dengan spring ringan mengenakan daya elastik pada troli kedua. Troli kedua mengenakan daya elastik yang sama magnitud pada arah bertentangan. Selepas dua troli bersentuhan dilepaskan, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Nombor 2, kesan daya. Kesan daya ada dua. Pertama, menggerakkan objek pegun. Situasi, objek pegun bergerak apabila ditendang. Yang kedua, berhentikan pergerakan objek. Situasi dia, apabila daya dikenakan pada arah bertentangan, objek akan berhenti bergerak. Yang ketiga, mengubah kelajuan objek. Situasi, daya dari arah sama menambah kelajuan objek. Daya dari arah berlainan memperlahankan objek. Yang keempat, mengubah arah gerakan objek. Situasi dia, daya dari tepi mengubah arah gerakan objek. Yang kelima, mengubah bentuk dan saiz objek. Daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek. Daya apungan. Objek terapung jika daya apungan sama berat dengan objek. Yang kedua, objek tenggelam
jika daya apungan kurang dari berat objek. Rumusan daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Berat sebenar ialah berat objek di udara. Berat ketara ialah berat objek yang terendam di dalam cecair. Tuas. Maksud tuas, sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Tuas terbagi kepada 3. Daya, beban, fulcrum. Daya, tolakan dan tarikan yang dikenakan pada palang. Beban, objek yang hendak digerakkan. Fulcrum, titik sokongan yang tetap. Tuas. Tuas kelas pertama. Penjelasan, fulcrum di antara beban dan daya. Tuas kelas kedua, beban di antara fulcrum dan daya. Tuas kelas ketiga, daya di antara beban dan fulcrum. Fungsi tuas, memudahkan kerja dan membantu kerja berat. Seterusnya, momen daya. Momen daya ialah hasil putaran daya yang dikenakan pada suatu objek itu pada titik pangsi dan fulcrum. Rumus bagi momen daya. Momen daya sama dengan daya jarak tegak dari pangsi ke daya M. Unit bagi Nm ialah Newton meter. Momen daya bertambah apabila jarak pangsi ke daya dan magnitud daya bertambah. Tekanan. Daya per unit luas permukaan. Unit adalah Pascal. 1 Pascal bersamaan 1 Newton per meter persegi. Rumusan tekanan bersamaan daya bahagi luas permukaan. Aplikasi tekanan dalam hidupan harian. Apakah tujuan paku pada kasut bola sepak? Tekanan yang wujud di bawah paku tersebut cukup besar untuk mencengkam pandang supaya pemain tidak mudah tergelincir ketika bermain. The pressure that exists under the stud is large enough to grip the ground so that the player does not easily slip while playing. Mengapakah mata kapak nipis? Hal ini kerana kapak mempunyai konsep sinonim dengan pisau. Tekanan yang besar dikenakan boleh membuatkan kapak memotong bahan. Hujung mata yang nipis boleh membantu untuk membuat proses pemotongan lebih mudah. This is because the axe has a concept synonymous with the knife. Excessive pressure applied can make the axe cut the material, while the thin tip of the eye helps to make the cutting process easier. Tekanan gas. Molekul-molekul udara yang sentiasa bergerak bebas dan berlanggar dengan dinding bekasnya. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Isi padu. Apabila isi padu berkurang, tekanan meningkat. Suhu. Apabila suhu meningkat, tekanan turut meningkat. Isi padu. Apabila bekas tertutup dimampatkan, isi padu ruang berkurang. Zarah-zarah udara berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas menyebabkan tekanan bertambah. Suhu. Apabila suhu udara dalam bekas tertutup bertambah, zarah-zarah udara bergerak dengan lebih laju menyebabkan zarah-zarah udara berlanggar dengan dinding lebih kerap dengan daya yang lebih kuat. Tekanan atmosfera. Tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan jasad di atas bumi. Contoh seperti pam sedut, penyedut minuman, atmosfera Medberg, Pichagari, Saipon, dan juga kompresor vacuum. Berkaitan altitude dengan atmosfera. Tekanan atmosfera menurun apabila altitude meningkat. Tekanan atmosfera meningkat apabila altitude menurun. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada kumpulan 8 di atas pembentangan tadi. Okey, di atas slide yang menarik dan isi-isi yang tepat. Jadi kita akan teruskan dengan kumpulan terakhir pada hari ini iaitu kumpulan 9. Okey, dipersilakan kumpulan 9.
Teacher, can you see my screen? Yes. Can you? Okay. Okay. Clear. Yes. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan dan Cikgu Teresa. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tentang bab 9 haba tingkatan 2. Haba berlawan dengan suhu. Haba merupakan bentuk tenaga, manakala suhu merupakan darjah panasan atau kesejukan objek. Unit SI bagi haba ialah Joule, manakala unit SI bagi suhu adalah Kelvin ataupun Celsius. Haba terhasil apabila objek menyerap haba, ia menjadi panas. Manakala suhu bergantung pada darjah pergerakan zarah-zarah dalam bahan. Seterusnya, haba mengalir dari objek panas ke objek sejuk. Aliran haba terbagi pada ketiga, iaitu kondaksi, perolakan dan sinaran. Kondaksi. Proses pemindahan haba dari kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk melalui medium pepejal. Zarah-zarah yang menerima tenaga haba akan bergetar dan bertembung antara satu sama lain dengan lebih kerap dan memindahkan haba ke seluruh medium. Gambar dirajam menunjukkan paku tersebut jatuh satu demi satu bermula dari T diikuti oleh S, R, Q dan P. Ini kerana haba mengalir melalui batang besi dari kawasan yang panas ke kawasan yang lebih sejuk. Perolakan. Proses haba dipindahkan oleh pergerakan cecair dan gas dari kawasan yang lebih panas ke kawasan yang lebih sejuk. Apabila dipanaskan menjadi lebat dan mengembang. Air panas naik kurang tumpat. Air lebih sejuk dan padat bergerak ke bawah untuk mengambil air. Ini menghasilkan arus perolakan yang membawa garis ungu kristal kalium permanganat. Radiasi. Proses memindahkan haba tanpa medium. Haba boleh merebak melalui ruang kosong atau vacuum. Jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek akan mempengaruhi kadar aliran haba. Contohnya udara di dalam balang lonceng telah dikeluarkan dan balang telah menjadi vacuum. Walaupun balang tersebut telah menjadi vacuum, boleh merasa panas apabila sentuh. Ini menunjukkan bahawa haba dapat dipindahkan melalui vacuum. Seterusnya saya akan paskan kepada Nurin Alisha. Haba dalam fenomena alam. Bayu laut. Ketika darat lebih panas dari laut, udara panas di atas darat naik dan udara sejuk di atas laut bergerak ke arah darat untuk mengambil tempatnya. Bayu darat
Ketika laut lebih panas dari darat, udara panas di atas laut naik dan udara di atas darat bergerak ke arah laut untuk menggantikannya. Contoh pada gambar dalam ini. Konduktor haba. Konduktor haba adalah bahan yang membolehkan haba mengalir melaluinya. Merkuri dalam termometer adalah konduktor haba yang baik dan dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Penebat haba adalah bahan yang menghalang haba mengalir melaluinya. Sarung tangan ketuhar adalah penebat haba yang menghalang tangan anda daripada melecur. Keseimbangan haba. Dua objek yang berada di hubungan terma dapat memindahkan tenaga haba di antara mereka. Tenaga haba dipindahkan dari objek dengan suhu yang lebih tinggi ke objek dengan suhu yang lebih rendah. Apabila ada pemindahan tenaga haba antara objek dikatakan masuk keseimbangan haba. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Panas kepada sejuk. Seterusnya saya bagi kepada Nurul Afiqah. Prinsip perluasan dan kontraksi unsur. Zarah-zarah. Yang pertama, perkembangan pepejal. Zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah bergetar lebih cepat dan bergerak mendekat antara satu sama lain. Ini menyebabkan isi padu pepejal meningkat kerana pepejal mengembang. Yang kedua, pengecutan pepejal. Ini menyebabkan isi padu pepejal menurun kerana kontrak kukuh. Apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar lebih perlahan dan bergerak mendekat antara satu sama lain. Yang ketiga, perkembangan cecair dan gas. Zarah-zarah dalam cecair dan gas bergerak balas. Apabila cecair dan gas dipanaskan, zarah-zarah bergerak lebih cepat dan secara rawak. Jarak antara zarah juga meningkat. Ini menyebabkan isi padu cecair dan gas meningkat kerana cecair dan gas mengembang. Yang keempat, pengecutan cecair dan gas. Apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak lebih perlahan dan mendekati satu sama lain. Ini menyebabkan isi padu cecair akan berkurang kerana cecair dan gas berkontrak. Penggunaan pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan harian. Yang pertama, merkuri dalam termometer kaca. Yang kedua, jalur bimetal di penggera pembakaran. Yang ketiga, jurang di landasan kereta api. Yang keempat, penggelek di jambatan konkrit dan keluli. Yang kelima, membuka penutup botol yang ketat. Hubungan antara jenis permukaan objek dan penyerapan dan pelepasan haba. Keupayaan objek menyerap dan memancarkan haba bergantung pada jenis dan warna. Apabila objek menyerap haba, suhunya meningkat. Walau bagaimanapun, apabila objek memancarkan haba, suhunya menurun.
Objek gelap dan kusam. Menyerang haba lebih baik daripada benda putih yang berkilat. Memantulkan haba lebih baik daripada objek gelap dan kusam. Objek putih dan berkilat. Penyerang yang lemah dan radiator panas yang lemah. Memantulkan haba lebih baik daripada objek gelap dan kusam. Konsep panas dalam kehidupan harian. Green building konsep adalah idea yang dikembangkan untuk mengurangkan kesan pembangunan pesat terhadap alam sekitar dan kesihatan kita. Ciri-ciri bangunan hijau disenaraikan di bawah. Mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga suria atau tenaga boleh diperbaharui. Mempunyai sistem aliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik menggunakan bahan kita semula. Sekian, terima kasih. Okey, so terima kasih ya saya ucapkan pada semua kumpulan, tiga-tiga kumpulan yang telah menjalankan pembentangan sementara tadi. Jadi dekat sini cikgu nampak tak ada